ini daripada POS Malaysia Negeri Sembilan. Ada juga daripada HQ Puan ya. Jadi Puan Nur Hafizah Abdul Wahid, iaitu pengurus jualan Negeri Sembilan yang tengah bercakap ni tadi. Okey, dan keduanya kita ada ahli panel kedua Encik Azlan Baharum, pengurus unit strategik perniagaan antarabangsa. Okey, yang ahli panel ketiga kita Encik Abdul Hadi Ismail, pengurus EFS HQ ya. Jadi terima kasih kepada semua yang meluangkan masa pada pagi ini ya, terutamanya kepada semua peserta dan juga penceramah kita. Okey, kenapa actually SME Corp ni memilih POS Malaysia untuk topik webinar kita pada hari ini? Jadi faham yang menyertai webinar kita pada pagi ini di kalangan semua usahawan-usahawan. Jadi kita faham juga selepas wabak pandemik ni norma baharu perniagaan pun telah berubah ya. Jadi kita nampak perkhidmatan kurier dan juga logistik ni sangatlah important ya. Sangat penting untuk usahawan-usahawan. Tak kira lah usahawan kecil ataupun usahawan yang mikro yang baru nak mula pun tak ada masalah ya. Jadi waktu kita menjemputlah untuk POS Malaysia berkongsi dengan kita pada hari ini apakah package yang telah disediakan untuk usahawan yang boleh usahawan gunakan lah. Mungkin ada promosi yang terbaik yang boleh digunakan kepada usahawan baru dan juga usahawan lama. Belia pun tak kisahlah, janji usahawan yang menggunakan perkhidmatan kurier dan juga logistik. Ya, jadi sebelum saya mula, saya nak mengingatkanlah mungkin kita boleh mute ya. Sekarang ni saya tengok semua mute lah, tak ada masalah ya. Mute sepanjang penceramah kita memberi taklimat. Dan sekiranya ada sebarang soalan, jangan lupa dekat butang chat tu nanti boleh ajukan sebarang soalan yang anda semua nak tanya ya. Jadi kita akan cuba selipkan selagi mana soalan yang ada ya. Okey, jadi tanpa melengahkan masa dan masa menunjukkan 10.05 minit. Jadi saya ingin menjemput Nur Hafizah Abdul Wahid, iaitu pengurus jualan Negeri Sembilan, dengan topik dia ialah kurier dan send parcel. Jadi mungkin Puan boleh bercerita sikit kepada kita lah promosi-promosi yang ada pada masa ni. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada moderator kita hari ini, Puan Maslinda, iaitu pengarah SME Corp Negeri Sembilan. Alhamdulillah kerana kita dapat sama-sama pada hari ini join kita punya sesi webinar ni yang diadakan secara kolaborasi antara SME Corp dan juga POS Malaysia Negeri Sembilan. Alhamdulillah kalau kita tengok cuaca dekat Seremban ni cerah hari ni. Saya tak tahu macam mana cuaca di tempat tuan-tuan semua dan para peserta semua. Harap-harapnya cerah jugalah dan sentiasa kata baiklah. Okey, bersama-sama saya pagi ni adalah partner ataupun rakan sekerja saya iaitu Cik Azlan Baharum. Saya tak pasti sama ada Cik Azlan dah join kita ke belum pagi ni. Dan juga Cik Hadi Ismail. Untuk orang kata sesi pengenalan, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Hafizah binti Abdul Wahid. Saya merupakan pengurus jualan negeri bagi Negeri Sembilan di POS Malaysia Berhad lah. Kalau ikut makluman kata Puan Maslinda tadi, peserta kita ada juga daripada negeri-negeri lain kan Puan kan? Betul, ada daripada negeri lain pada hari ini. Terima kasih kerana support webinar hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ataupun peserta dan usahawan-usahawan semua ada masalah, orang kata tak ada masalah, kalau ada persoalan dan pertanyaan berkenaan dengan produk kami, walaupun bukan di Negeri Sembilan, tak apa, boleh tinggalkan soalan tersebut pada kita punya chat box nanti. Kita akan jawab sebaik yang mungkin lah. Okey. Okey, Puan Mas, saya rasa saya ada slide yang nak di-share atau dikongsi bersama dengan para peserta semua. Boleh Puan. Silakan. Okey, saya
Nampak. Nampak tak Puan? Okay, nampak. Alright. Peserta yang lain semua nampak ya? Semua clear? Macam mana? Boleh nampak Nampak. Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Okey, untuk pagi ni saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan produk dan perkhidmatan yang kita tawarkan kepada para usahawan semua, dan kita akan cuba sebaik mungkin offer apa yang kita ada sekarang, apa yang terbaik untuk tuan-tuan semua dalam membantu tuan-tuan semua menguruskan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan lah. Kalau hari ini peserta kita bukan usahawan ataupun bakal usahawan pun, rasanya saya punya talk ni orang kata memang sangat membantulah untuk tuan-tuan dan semua. So saya straightforward saja pagi ni. Sebelum saya nak pergi detail lagi, berkenaan dengan Post Malaysia Berhad, sebab saya percayalah ramai daripada kita semua yang masih tak tahu sangat ataupun orang kata masih orang kata kurang pengetahuan sangatlah tentang apa produk yang kita tawarkan kepada semua. Okey. Okey. Boleh dengar ke saya punya video yang saya share ni Puan? Okay, boleh. Clear, loud and clear. Boleh So saya share sikitlah kita punya overview tentang perkhidmatan kita di Post Malaysia Berhad sekarang Puan. Okay, so sama-sama kita tengoklah Sebenarnya kita ada banyak produk di Post Malaysia ni, dan mungkin ada yang daripada kita tak tahu pun apa yang kita buat di Post Malaysia ni. So video ni sebenarnya dia merangkumi keseluruhan servis yang kita ada sekarang. Okey. Puan akan share video tadi ke tidak Puan? Kita balik. Yes, sekejap Puan. Okey.
Okey. Okey, tengok daripada video tu tadi, macam-macam sebenarnya produk dan servis yang kita tawarkan di Pos Malaysia Berhad ni. Okey, kita ada Pos Malaysia Mobile Apps, kita ada Pos Laju Easy Send, dan juga sebenarnya kita ada Pos Laju Send Parcel. Dan di samping tu banyak lagi lah sebenarnya. Puan Mas dengar lagi saya sekarang? Clear. Masih okey? Masih okey, loud and clear. Masih okey. Okey, untuk hari ini saya sebenarnya akan menerangkan tentang Pos Laju Easy Send dan juga Pos Laju Send Parcel. Kalau tengok daripada video tadi, memang banyak sebenarnya servis kita, tapi yang hari ini saya cuma akan sentuh tentang Pos Laju Easy Send dan juga Pos Laju Send Parcel. Okey, apa yang menarik daripada Pos Laju Easy Send dengan Send Parcel nanti saya akan ceritakan selepas saya explain sikit pasal Pos Malaysia Berhad lah. Okey, kalau tengokkan pada skrin saya ni, inilah dia sejarah penubuhan Pos Malaysia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dan peserta semua sedia maklum, memang kita kalau ikutkan pioneer lah dekat Malaysia ni, kan? Kita pos ni sebenarnya dah ditubuhkan sejak daripada 1800, tahun 1800 lagilah. Okey, dan sekarang kita mengalami beberapa transformasi sehinggalah yang kita ada sekarang ni lah. Okey. Ini adalah kita punya pemegang-pemegang saham di Pos Malaysia Berhad. Okey, yang ini saya just skip je Puan Mas sebab yalah ini just macam orang kata pengetahuan umum je lah kepada semua. Boleh Puan, boleh. Okey, sebab dekat video tadi pun sebenarnya dah menerangkan secara overall apa yang kita offer kepada pelanggan kita. So ini saya skip je. Okey, ini adalah secara ringkasnya apa yang kita ada di Pos Malaysia Berhad ni. Kalau tuan-tuan semua perasan dan aware, kita di dalam Pos Malaysia ni kita ada juga subsidiary di bawah kita, iaitu kita ada Pos Logistik, Pos Aviation, Pos ACE, Arahnu, Data Pos dan juga DigiCert. Okey, ini kita punya rangkaian di seluruh Malaysia lah. Kalau perasan tadi dalam video kita tu kita ada mention juga Pos Automated Machine. Kalau ikutkan kita ada lebih kurang dalam 93 mesin pos automatik di seluruh Malaysia lah. Okay, nak tahu lebih lanjut nanti boleh tinggalkan soalan di chat box nanti. Saya dan tim saya akan cuba untuk menjawab soalan-soalan dan pertanyaan daripada semua peserta lah. Okay, this is our strength lah di Pos Malaysia, kekuatan kita dan juga kita punya orang kata aset yang ada di Pos Malaysia lah. Okay, ini pun sama. Kita juga ada offer perkhidmatan last mile delivery lah. Okay. Okey, saya terus masuk pada saya punya topik pagi ni, iaitu produk pos laju, iaitu Easy Send. Okey, apa itu Easy Send? Okey. Semua okey lagi peserta dan para usahawan semua? Semua okey Puan. Teruskan Puan. Okay. Mereka dah tak sabar dah ni nak dengar apa promosi pos laju ni sebenarnya. Itulah kita memang sedang lancarkan promosi di Pos Laju Easy Send ni lah. Okey, Pos Laju Easy Send ni sebenarnya platform penghantaran dalam talian kita yang direka khusus untuk kemudahan pelanggan kontrak kita, terutamanya yang menjalankan perniagaan secara e-commerce. Dalam Easy Send ni kita ada menyediakan perkhidmatan yang memudahkan aliran kerja dalam talian. Para usahawan juga boleh mencetak sendiri consignment note kita. Kalau Puan Mas perasan, kita punya consignment note sekarang ni kebanyakannya memang dah online lah. Maknanya kita punya customer boleh just print di tempat masing-masing lah. Kalau dulu kena pergi pejabat pos, isi dekat borang tu kan. Tapi sekarang kita dah migrate perkara tu semua sekarang melalui online sahajalah.
Di samping tu pos laju easy send juga kita ada menawarkan perkhidmatan pick up dan request pick up ni pula request pick up ni juga boleh dilaksanakan secara dalam talian juga. Okey. Okey, ini yang menarik. Part ni yang menarik sebenarnya Puan Mas. Sebab untuk pelanggan-pelanggan kontrak pos laju kita sekarang ni kita ada lancarkan kempen di mana kita namakan kempen kita sekarang ni adalah Pos Laju Try Us campaign. Yang saya tunjukkan skrin ni adalah kadar harga biasa yang kita tawarkan kepada semua pelanggan-pelanggan kita di kaunter. Kalau kata pelanggan nak hantar barang mereka dekat kaunter kita, secara on demand ataupun secara walk-in, inilah harga yang kita tawarkan kepada mereka. Kalau tengok kat sini untuk zon 1 tu kita punya harga untuk 500 gram pertama, kalau di zon 1 tu adalah sebanyak RM7.12 lah. Yang itu tak termasuk lagi dengan 6% SST. Lepas tu dia ada berbeza-beza sikit lah di zon 2, zon 3, zon 4, zon 5 tu harga dia pun ada berlainan sikit lah, berbeza-beza. Kalau tuan-tuan semua nak orang kata tak faham apa itu zon, saya ada terangkan dan saya ada tunjukkan dalam slide ni juga yang kat bawah tu. Kalau semua nampak explanation tentang zon-zon tu ada kat situ. Kalau untuk zon 1 tu penghantaran barangan ke area Lembah Kelang dan Selangor lah. Okey, untuk zon 2 tu dalam negeri. Contohnya kalau tuan-tuan nak hantar dari Nilai ke Seremban contohnya, kita masih lagi pakai untuk rate zon 2. Kalau untuk zon 3 tu adalah penghantaran dalam negeri. Maknanya daripada Selangor contohnya hantar ke Johor. Itu kita akan pakai rate untuk zon 3 lah. Dan seterusnya zon 4 dan juga zon 5. Zon 4 tu dari Semenanjung ke Sabah Sarawak dan juga zon 5 tu yang patah balik ke kita, yang patah balik ke Semenanjung. Okey, itu kita punya harga normal yang kita offer kepada pelanggan kita yang buat pengeposan secara walk-in di kaunter sekarang ni. Okey. Yang ini pula adalah harga untuk pelanggan kontrak yang di luar daripada kita punya kempen yang kita sedang jalankan sekarang lah. Maknanya kalau mana-mana customer yang nak berdaftar dengan kita secara kontrak, kalau sebelum ni kita memerlukan pelanggan membayar deposit sebanyak RM1,000 dengan kita, dan juga kalau nak dapatkan orang kata discount rate pun customer pun kena bagi komitmen volume lah dekat kita. Tapi kalau untuk sekarang ni, okey, kalau sekarang ni kita offer customer kita untuk promosi yang sekarang yang kita jalankan daripada bulan Oktober sehingga hujung tahun ni, di dalam kempen Pos Laju Try Us campaign ni, kita tawarkan kepada kita punya customer tak perlu deposit pun kalau nak sign up kontrak dengan kita, dan juga tak ada komitmen. Komitmen bulanan volume tu tak ada. Tapi kita akan tawarkan promo ni kepada pelanggan-pelanggan kita untuk 3 bulan yang pertama. Sebab tu kita namakan kempen ni Pos Laju Try Us campaign. Okey? Yang ini yang rate yang kita akan offer pada kita punya pelanggan-pelanggan lah. Macam mana cara-cara nak sign up dengan kita? Senang je. Customer selalunya kita minta pelanggan-pelanggan kita untuk isi questionnaire dengan kita. Nanti kalau ada peserta dalam sesi webinar ni dan juga para-para usahawan yang berminat nak sign up dengan kita secara kontrak melalui kempen ni, saya akan share borang questionnaire tu dengan kita. Dalam borang tu
customer kena nyatakan sedikit lah orang kata background ataupun apa yang customer nak hantar dengan kita lah, yang nak menggunakan servis kita. Contohnya barang yang dihantar oleh customer, barang yang macam mana, adakah contohnya baju, macam tu lah. Simple questionnaire sahaja dalam bentuk borang. Nanti saya akan share di akhir sesi ni. And then based on questionnaire tu, kita akan issue quotation dan customer bila customer berminat dan juga setuju dengan terma-terma dan syarat yang kita tawarkan, kita boleh start terus guna servis pos laju Easy Send ni lah. Untuk promosi yang ni Puan Mas, sebenarnya memang jarang-jarang lah sebenarnya HQ offer. Kalau sebelum ni kalau nak sign up dengan kita kena bayar deposit RM1,000 dulu. Tapi kempen ni orang kata memang banyaklah permintaan sebenarnya, sebab kita dah wavekan deposit tu dan juga kita dah komitmen bulanan tu kita dah orang kata keluarkanlah daripada syarat-syarat. Yang ni harga untuk ada apa ni orang kata usahawan tu ada requirement apa-apa tak daripada usahawan ke kepada individu pun boleh ditawarkan juga ke macam mana? Boleh, as long as kita punya usahawan ni ada dia punya SSM tu Puan. Registration SSM tu kan. Memang macam saya cakap tadi, untuk kita wavekan deposit ni memang jarang-jarang sangat HQ nak luluskan ni sebenarnya. So rebutlah peluang ni. Memang orang kata sesuailah dengan nama kempen kami, Pos Laju Try Us Campaign. Untuk 3 bulan ni pakailah sebanyak mana yang tuan-tuan rasa nak pakai, dan kita terbuka sebenarnya. Kalau kata macam lepas 3 bulan tak nak pakai servis kita lah contoh kan, kalau rasa macam tak nak pakai pun tak apa. Tak ada orang kata kita minta deposit kemudian ke, tak ada. Sebab itu kita namakan promosi ni adalah Pos Laju Try Us Campaign. Kempen ni akan berakhir sehingga bulan Disember 2021 sahaja. Tapi if let's say lah Puan Mas, kalau kata customer kita ada yang sign up pada 31 Disember kan, diorang masih boleh enjoy rate ni sehingga bulan 3 tahun depan lah. Maknanya dia still dapat rate yang kita tawarkan ni pada mereka sehingga 31 Mac nanti. Jadi yang pentingnya dia kena membuat registration pada Disember lah. Ya? Betul. So itu yang promosi yang pertama yang kita nak tawarkan hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti kita tuan-tuan boleh tinggalkan di chat box lah. Okay, next yang saya akan terangkan pagi ni adalah berkenaan dengan produk pos laju Send Parcel. Yang ni memang orang kata macam goreng pisang panas lah, sebabnya yang ni registrationnya lagi mudah dan orang kata untuk mana-mana individu pun boleh register dengan kami. Tak semestinya kena ada SSM, tak semestinya ada kena benda-benda tu semualah. Orang kata siapa-siapa pun boleh register Puan. Okey, saya lupa nak terangkan yang pasal Easy Send tu tadi, yang kontrak tu tadi. Sebenarnya perkhidmatan kontrak kita tu kita offer kepada pelanggan secara kredit term. Maknanya pelanggan hanya akan membayar postage yang kita kenakan mengikut penggunaan customer sahaja. Dan billing cycle kita adalah sebanyak 2 kali dalam sebulan. Okey, yang tu tadi konsep dia credit term Puan. Okey, kalau untuk produk pos laju Send Parcel ni dia berbeza dengan yang Easy Send tadi. Send Parcel ni dia berbentuk macam top up. Register dengan kita, bayar certain amount, lepas tu dah boleh terus pakai kita punya servis. Dah boleh terus minta courier datang pick up dekat tempat kita, hantar barang dengan kita, deliver pada customer tuan-tuan dan puan-puan. Macam tu. Okey. Okey, ini adalah pos laju Send Parcel yang saya cerita tadi. Apa itu Send Parcel? Send Parcel sebenarnya adalah
platform dalam talian yang membolehkan customer kita memeriksa kadar harga pos laju dan boleh membuat penghantaran secara dalam talian lah. Dalam Sendparcel ni sebenarnya kita ada 8 jenis package yang menarik dengan harga yang berbeza. Sebab tadi mula-mula tadi saya ada cerita pasal top up kan. Okey, nanti kita tengok satu-satu apa yang package-package yang kita tawarkan dalam Sendparcel ni. Okey, pos laju Sendparcel juga menyediakan perkhidmatan yang seperti berikutlah. Kita pun ada buat pick up untuk customer Sendparcel kita. Sama je macam yang EasySend tadi. EasySend tadi pun kita ada pick up, yang ni pun kita ada pick up. And then tempahan pukal bagi alamat berbeza pun kita ada. Dan juga kita ada kredit bonus dan pembungkusan plastik. Kalau perasan yang pembungkusan plastik ni yang kita maksudkan adalah flyers. Flyers yang selalu, kalau tuan-tuan perasan lah dekat pejabat pos kita ada jual macam plastik envelope tu kan. Selalunya orang nak hantar barang dia akan isi dalam tu. Betul? So yang itu pun kita akan bagi secara percuma jugalah berdasarkan package-package yang diambil oleh customer. Okey. So okey. Ini saja cara-cara yang tuan-tuan hanya perlu buat kalau tuan-tuan rasa nak mendaftar dengan kita secara pos laju yang Sendparcel ni lah. Mudah aja, ada 4 sahaja step dia. First, memang hanya perlu daftar. Nanti saya akan share dia punya link dekat akhir session saya ni. And then pilih package yang mana bersesuaian dengan dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Kalau tengok sebenarnya dalam Sendparcel ni kita ada 8 package yang macam saya cakap tadi. Kita ada package yang serendah RM50 sehinggalah yang paling tinggi package kita ada sebanyak RM20,000. Okey. And then melalui Sendparcel tuan-tuan boleh create sendiri consignment note melalui dalam talian itulah dan buat pembayaran pengurusan macam biasa, dan juga melalui Sendparcel ni juga tuan-tuan boleh track setiap item yang tuan-tuan hantar dengan kita. Okey. Ini yang menariknya ni Puan Mas. Yang kita offer untuk Sendparcel ni, untuk 5 kilo yang pertama, kita hanya offer bayaran pengurusannya adalah sebanyak RM5 sahaja. Kalau tuan-tuan tengok dekat slide saya ni, macam mana nak enjoy rate RM5 untuk 5 kilo ni, tuan-tuan kena pilih package yang itulah yang RM1,000 tu. Tapi tak ada masalah pun. Kalau hari ni sign up dengan kita, ambil package dengan kita serendah RM50 pun tak ada masalah. Kita masih lagi boleh dibuat penjimatan. Sebab kalau tuan-tuan tengok dekat slide saya ni, kalau package yang RM50, dia punya first 1 kilo tu kita hanya charge RM6.60 kan. Berbanding dengan mula-mula slide yang saya tunjuk tadi, customer walk in kita dekat kaunter, kita offer dalam RM7 lebih. So memang ada penjimatan kat situ lah. Okey, kita punya promo ni kalau tengok kan dekat slide saya sehingga 31 Disember. Tapi pagi tadi GCEO kita dah buat announcement, kita akan extendkan lagi kita punya promo ni sehingga 31 Mac 2022. Okey, memang sangat-sangat menarik package ni. Untuk para usahawan memang kami encourage sangat-sangat ambil package Sendparcel ni lah, sebab offer untuk RM5 untuk 5 kilo pertama ni memang orang kata jarang-jarang kami buat. Puan Hafizah, mungkin kita boleh share juga link daripada pihak Puan di chat box. Jadi senang kan bila mereka nak daftar tu dia link terus boleh daftar ke apa-apa kan. Jadi lagi senang ya. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Lepas saya habis session ni, saya akan share dekat chat box. Okey. Ini dia. Okey. Saya rasa saya punya part sesi untuk pagi ni setakat ni je lah. Yang 2 ni je yang kita boleh offer pagi ni yang menariknya. Sebab saya pun kena try seboleh mungkin untuk commit session saya diberi sebanyak 15 minit je Puan kan.
So saya nak bagi laluan juga pada dua orang panelis kita. Tapi saya dah tinggalkan nombor telefon kat sini dan nanti saya akan type sekali lagi dekat chat box kita untuk sebarang pertanyaan. Kalau ada yang masih kurang jelas di kalangan semua, boleh WhatsApp ataupun call nombor dan nama-nama yang saya yang tertera pada skrin ni lah. Boleh WhatsApp saya, Fiza, ataupun Syira ataupun Hafiz lah, kami sedia membantu. Okey, yang ni pula yang link pendaftaran Send Parcel ni yang macam saya share pada slide lah. Okey, sebab dia punya registration dia memang mudah, sangat-sangat mudah lah, secara online pun boleh buat. Tapi kalau still ada masalah, boleh WhatsApp dengan saya, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan ada juga pertanyaan yang tak terjawab hari ni, boleh juga imbas QR code kami yang macam tertera pada skrin lah. Okey. Jadi terima kasih Puan Hafiza. Jadi memang Puan, dah ada dah nombor tadi. Mungkin Puan boleh share lagi kembali di chat box kita ya, supaya takut yang tadi tak sempat nak scan QR code dan sebagainya ya. Jadi promosi tu memang agak boleh, lah, tak ada masalah. 5 kilo untuk RM5 ya. Saya rasa agak murah lah. Betul sebab memang sangat murah kalau nak dibandingkan dengan walk-in customer kita yang kita offer sekarang dalam RM7 kan. Itu memang berbaloi lah. Itu pun RM7 tu untuk 1 kilo yang pertama. Okey, saya nak buat pengumuman sikit Puan Mas. Okey, silakan. Untuk mana-mana customer ataupun pelanggan yang sign up dengan kita hari ini, sign up dan pilih package dalam Send Parcel kita, walaupun package RM50 lah orang kata, kita akan bagi hadiah misteri. Nampak tak? Apa dalam tu agaknya tu ya? Misteri. Okey. Surprise. So cepat-cepat sign up dengan kita. Okey, sign up dengan kita, pilih package yang paling rendah RM50 pun tak apa Puan. Boleh. Still dapat hadiah misteri kita. Ni kira siapa cepat dia dapat lah ya. Sebenarnya limited ni 10 orang yang pertama. So sebab tu saya cakap cepat-cepat sign up dengan kita, jangan lengah-lengah lagi. Memang orang kata package yang kami tawarkan memang sangat-sangat menarik. Okey, terima kasih Puan Hafiza. Jadi itu dia dua promosi daripada bahagian Puan Nur Hafiza berkenaan dengan Easy Send dan juga Send Parcel. Jadi harapkan peserta mendapatlah informasi yang terkini dan sekiranya nak mendaftar, sekejap lagi Puan Hafiza akan share di chat box dan boleh kliklah di situ. Jadi untuk tak melengahkan masa sebab chat sekarang pukul 10.36. Jadi saya nak jemput ahli panel kita kedua iaitu Encik Azlan Baharom, pengurus unit strategik perniagaan antarabangsa. Jadi silakan Encik Azlan, mungkin boleh berkongsi dengan peserta kita hari ini apa perkhidmatan ditawarkan oleh bahagian tuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar suara saya? Salam. Boleh. Boleh. Okey, saya cuba share dulu. Saya mohon untuk peserta yang lain sila mute dulu audio supaya kita beri laluan pada penceramah kita ya. Okey, assalamualaikum sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada SME Corporation dapat memberi kita peluang menerangkan berkenaan produk-produk Malaysia termasuk domestik dan international. Agak slow sikit lah dia punya mic. Slow sikit. Okey. Mungkin mic. Okey, ni okey boleh ya? Ni better. Okey, untuk Pos Malaysia sebenarnya kita memang ada international produk untuk perhantaran ke luar negara. Memang dah sedia ada sekian lama. Cuma mungkin ramai yang tak sedar yang kita ada perhantaran ke luar negara. Okey, jadi hari ini saya dapat peluang untuk menerangkan sedikit kita punya produk dan services untuk perhantaran international. Saya teruskan. Okey, sebelum ni kalau tuan-tuan perasan kita punya perhantaran ke luar negara telah ditutup. Kita
kita dah tak ada, bukan tak ada lah, kita suspend hampir ke semua negara, ke seluruh destinasi, tapi kita dah start balik, dah buka balik start 7 hari bulan Oktober yang lepas untuk ke 145 countries. Jadi mana-mana yang berminat nak buat, nak expand kita bisnes ke luar negara, boleh cuba untuk gunakan servis kita yang ada, yang saya akan terangkan selepas ni lah. Okey. So, kat sini kita dalam produk international sebenarnya kita ada beberapa segmen. Segmen segmen yang kita ada ekonomi, postal, express dan juga premium. Jadi betul boleh pilih. Tapi kebanyakan kalau yang pemula dia akan gunakan produk-produk yang murah dan ekonomi yang boleh hantar sehingga ke United States dan negara-negara yang lain. Okey. Jadi kat sini kita ada international small packet. Item ni small packet ni sekarang dia punya features adalah 500 gram ke bawah. Dan flexi pack pun 500 gram ke bawah. Kita ada flyers yang kita sediakan, ia adalah prepaid produk. Dan kita ada international parcel yang boleh buat penghantaran sehingga 30 kg. Okay. Tapi SLA dia agak lambat. Tapi kalau kita sebenarnya adalah e-commerce player ataupun SME yang buat jualan online, itu semua, rasanya SLA itu tak jadi inilah, janji benda tu murah untuk dihantar dan sampai ada tracking. Ini kita ada express EMS lah. EMS adalah produk yang express agak laju. Tapi sekarang ni kena ingat, walaupun kita letak SLA kita 3 hari ke Singapura, tapi disebabkan pandemik ni ada banyak SOP yang perlu dipatuhi. Jadi dia mungkin akan ambil masa sikit lah sebab dia cross border. Okey, dalam presentation yang akan datang saya akan terangkan juga berkenaan item-item yang boleh dihantar dan tak boleh dihantar. Sebab kita buat penghantaran antarabangsa ni bukan hantar ke macam Selangor ke Pahang. Jadi ada barang-barangan yang prohibited, yang tak boleh diterima di destinasi, dan barangan tu adalah dangerous goods sebab kita buat penghantaran international ni menggunakan kapal terbang. Kalau jadi apa-apa, jadi dia ada banyak risiko yang kita perlu ambil kira ya. Okey, kita juga ada premium service. Premium service ni kita boleh hantar overweight ataupun special handling dan semualah. Kalau berminat nanti kita boleh saya akan letakkan dalam chat nombor telefon dan email grup kami. Nanti boleh terus email kita untuk Lan, suara agak makin lama makin slow. Makin slow, mungkin line saya sebab saya kat luar sebenarnya di Putrajaya. Tapi okey. Okey, saya teruskan lagi. Okey, dekat sini tadi macam apa yang Puan Fiza terangkan, kita sebenarnya solution untuk international ni telah ada. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka akaun dengan kita, sama ada menggunakan EasySend ataupun Send Parcel, sebenarnya produk tu tuan-tuan dah boleh gunakan ya. Dah ada dah pun. Maksudnya kalau tuan-tuan adalah kontrak customer terus laju, atau boleh gunakan produk EMS dan juga international parcel. Dan kalau tuan-tuan adalah Send Parcel, tuan-tuan juga boleh gunakan produk EMS dan Air Parcel untuk penghantaran antarabangsa. Cuma untuk flexi pack dan international small package, kita cuma ada available dekat kita punya PO dan PTL. Di counter saja. Maksudnya macam flexi pack international tuan-tuan boleh beli dekat online shop juga. Online shop kita online shop dengan harga, kalau beli bulk dapat diskaun. Ini kalau beli kita ada, nanti saya terangkan kita punya diskaun berapa diskaun. Cuma itulah adalah kelebihan yang kita ada untuk international. Dan produk-produk yang available untuk pemula ataupun yang dah start
business and then nak expand business tu ke luar negara. Okay. So ini saya click and post. Ini adalah Flexitech International. So ada video sikit. Dia dengar okey, itu adalah Flexitech. Okey, untuk penghantaran sebenarnya ke 200 destinasi. Kita lebih, penghantaran kita banyak sebenarnya. Tapi sebabkan pandemik, sekarang ni kita cuma available 145 country saja. Okey, untuk Flexitech ni kita ada 3 size yang available sekarang. Sebelum ni kita ada 5. Cuma sekarang kita telah kita dah tak keluarkan lagi untuk size L dengan XL. Jadi penghantaran kita cuma ada 3 size lah, S, S dan M sahaja. So harga dia agak murah untuk 150 gram, RM30 saja untuk ke ASEAN. Jadi kita kalau buat barangan-barangan yang kecil, yang ringan, jadi produknya adalah sesuai untuk penghantaran ke luar negara. Tapi okey, betul kita balik ke sini, tuan-tuan, dia ada, kita ada register, kena ada tracking. Jadi untuk produk kita ada tracking. Untuk track kita ada 2 option untuk add-on label. Add-on label ni kita ada registered label dengan track label. Track label ni dia memang tracking lah sebab item ni. Kalau e-commerce ataupun buat penghantaran mesti customer kita nak tahu kita item tu di mana. Lagi-lagi item international. Okay. So tracking ni adalah penting. Jadi tambahan lah, maksudnya kalau harga tu ke ada country, misalnya ke Australia, harga dia RM52 untuk 250 gram. Jadi tambahan untuk tracking, track label adalah RM17.50. Jadi tambahlah. So dia punya tracking tu dalam 60 lebih. Okay. So tuan-tuan boleh beli produk ni di www.post.com.my.shop/shop. Okay, kat sini terus beli, kita akan untuk part purchase akan dapat diskaun. Diskaun dia adalah sini. Kalau beli RM1,000 dapat diskaun 5%. Kalau RM10,000 dapat 10%. Jadi untuk label pun dapat diskaun lagi. So ini dia punya kalau pembelian di post shop lah. Jadi penghantaran pun untuk RM150 ke atas adalah percuma. Jadi boleh inilah. Okay. Cuba tengok kita post.com.my.shop untuk dapatkan produk international. Okey, kita juga ada semua paket. Yang ni penghantaran semua paket ni boleh dapatkan consignment note ataupun di kita punya maaf banyak suara kat sini. Mungkin tengah fire drill ke Cik Azlan? Fire drill lah dekat Putrajaya ni. Tiba-tiba fire drill ya? Macam-macam lah jadi hari ni. Okey, minta maaf ya. Okey, jadi kita teruskan dekat international semua paket. Kita ada 2 weight, 0.25 dan 0.5. Jadi untuk track kalau packing tag ni adalah paling murah lah, lebih murah daripada produk-produk yang lain. Tapi still kena beli kita punya add-on label. Okay? Add-on label tu maksudnya register kita dengan track label. Maaf ya, memang mengganggu sikit fire drill kat sini. Azlan, ada tempat yang better sikit ke yang boleh ni? Ataupun saya bagi dulu laluan kepada panel ketiga, nanti kita come back balik pada Cik Azlan boleh?
Boleh tak salah. Tak jelas. Oh, sebab tak jelas. Nanti Betul. semua orang Tak jadi dengar. confused kan. Dia dengar bunyi Faidril lah. Bunyi kan. Itulah. Okey. Tak apa. Boleh bagi dulu. Tapi Okey, kita bagi laluan dulu pada Cik Abdul Hadi. Lepas habis Cik Abdul Hadi kan kita comeback balik dengan Cik Azlan. Boleh? Boleh. Okey. Alright. Okay, Assalamualaikum semua. Okey. Dengar ke? Terima kasih. Jadi, okey, dengar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan ambil skrin ya. Boleh? Boleh? Silakan. Cik Azlan perlu tutup stop dulu. sharing dulu boleh? Azlan? Minta stop sharing dulu skrin boleh? Dah hilang Azlan Cik okey ke pula tu? dah. HQ tu okey ke? Itu bukan bunyi cengkerik sebenarnya itu bunyi Faidril. Dia kalau bunyi Faidril tu dia memang akan bingit macam tu. So kita pun sebenarnya saya rasa kita pun tak tahu bila Faidril tu dia nak berbunyi. Jadi memang macam tu. Itulah saya pun suspend juga tadi Puan. Ingat kot tempat saya ni yang kering. Itulah saya dah rasa ini bunyi apa ni, tak mungkin bunyi lori ni. Ini mesti bunyi Faidril ni. Okey, Cik Azlan masih ada kat situ ke? Minta tolong stop screen dulu boleh? Ya, Stop boleh. sharing. Terima kasih Cik Azlan. Okey. Okey. Sudah ya? Okey, Okey. saya share sekejap. Skrin. Boleh lihat saya punya skrin? Okey, clear. Okey, baik. Saya boleh mula ya? Okey, InsyaAllah. silakan Cik Adi. Dah stop. Okey, dah stop dah. Mungkin sebenarnya Puan, kalau boleh kita teruskan dengan Cik Azlan dulu kerana sebenarnya yang produk yang kami akan ceritakan melalui post e-commerce fulfillment solution ni, dia consolidation of the product tu, produk-produk international dan juga domestik. Jadinya aliran tu kira baiklah kalau kita teruskan dengan Cik Azlan dulu. Mungkin? Puan? Kita okey dah berhenti dekat sini Puan. Saya rasa saya boleh teruskan kot. Assalamualaikum. Puan mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak ada. Puan unmute ke? Puan mute. Puan Mas Okey, unmute. Waalaikumsalam. Okey, sorry. Tak tekan butang. Okey, jadi kita nak teruskan Cik Azlan. Cik Azlan dah okey dah ke? Mungkin boleh teruskan dengan Cik Azlan dulu. Aliran tu kira baiknya kalau kita mula tadi dengan domestik, kemudian international dan kemudian juga kepada EFS lah. Okey. Cik Azlan dah started share screen. Okey. Mute dulu Cik Azlan. Okey, saya minta maaf banyak sebab masalah teknikal tadi. Saya pun tak sangka kat sini ada Faidril. Okey. Saya teruskan balik dengan international small packet. Dia baru. Sebelum ni kita punya small packet ni adalah maksimum 2 kg. Tapi after start 1 Disember ni kita punya features tu dah dikurangkan. Maknanya untuk small packet ada 0.25 sehingga 0.5 sahaja. Jadi dah tak ada dia punya 0.1 and 0.2. Cuma kalau 0.2 akan pergi ke parcel lah, perantaran tu, international parcel. Jadi ini adalah produk-produk yang ada. Cuma produk ni tidak termasuk dalam kontrak. Ini kontrak ataupun send parcel tak dapat nak enjoy ataupun nak keluarkan consignment note melalui send parcel dan easy send lah. Okay, kemudian dia available di kaunter-kaunter kita di seluruh nationwide, di seluruh Malaysia, termasuk Sabah. Okey, tracking ini adalah contoh-contoh tracking untuk track label. Track label ni kita ada destination dia 65 destination sahaja yang boleh kita track. And then harga dia RM13.50. Ini ada contoh tracking untuk keluar negara.
Jadi kalau kita tengok kat sini penghantaran ke US ke US kita mengambil masa tak lama pun, mungkin dalam 7 hari ke 8 hari saja. Jadi dia tracking dia agak cantik dengan item yang telah deliver. Cuma untuk penggunaan track label ni dia tak ada sign, tak ada POD, dia drop off. Maknanya dia adalah cepat, cuma kadang-kadang ada juga negara-negara yang ada masalah dia drop off tapi customer tak mengaku item tu telah sampai. Jadi biasanya untuk features yang ni drop off tu akan diambil dengan gambar tapi kita tak ada POD, penghantaran POD. Cuma delivered tetap delivered. Okey, cuma itulah dia punya features dia untuk tracking track label ni lah. Item ni kita SLA 6 hingga 11 hari tapi kebanyakan yang sampai lebih awal daripada SLA working days tu lah. Okay. So kat sini kita ada sini pun ada send parcel. Mengurus penghantaran adalah perkara yang rumit dan memakan masa. Apa tu, Puan Nur Hafiza dah terangkan pasal send parcel. So saya teruskan dengan slide terus lah. Okay, actually send parcel ni dia related juga dengan international. Sebab dalam send parcel ada international. Jadi jangan confuse. Kalau ada send parcel, pakai untuk domestik saja. Tapi tetap ada international. Dia ada dua produk itu, EMS dan international send parcel. Jadi kita ada juga dia punya package. Tapi package dia still sama macam kalau maksudnya beli ambil je package RM50 akan kalau nak gunakan untuk domestik boleh, nak gunakan untuk international pun boleh. Cuma diskaun untuk produk yang available untuk international ni untuk ke luar negara dia bergantung kepada berapa banyak package yang tuan ambil lah, tuan ambil. Maksudnya kalau RM5,000 diskaun tu akan dapat untuk yang kalau menggunakan EMS 20% dan ke Singapura kan, dan ada sekali dapat 25%. Jadi lebih untung, sebenarnya lebih untung. Kalau gunakan EasySend, kita ada fix discount tier yang kita bagi kepada customer. Maksudnya kalau customer tu dia punya komitmen mungkin RM2,000 ataupun RM3,000, kita cuma dapat bagi diskaun sebanyak tier, kita bagi tier 3 ataupun tier 2. Diskaun mungkin dalam 10% atau 10% atau 15% saja. Jadi kalau customer send parcel ada duit lebih, maksudnya dia nak gunakan untuk domestik, dalam masa sama dia nak gunakan international, dia top up RM20,000. Jadi dia akan dapat full max diskaun untuk semua produk. Jadi lebih ekonomi dan juga menguntungkan pengguna lah. Ya. Okey. Ini adalah dia punya produk-produk yang saya tadi dah terangkan. And then kita ada international small packet, kita ada flexi pack international, kita ada international parcel, kita juga ada EMS. Ini produk-produk yang available untuk international lah. Ya. Kita ada mail juga, tapi mail tak sesuai lah untuk hantar untuk bisnes. Sebab mail ni surat. Jadi dia bukan barangan. Jadi untuk bisnes ataupun untuk e-commerce, ini produk-produk yang sesuai untuk tuan gunakan. Okey. Ini adalah dia punya flow sebenarnya simple flow untuk difahamkan oleh semua kita punya customers, kita punya bakal customers lah. Maksudnya penghantaran akan dibuat acceptance melalui EasySend, send parcel, counter ataupun post office. Jadi bila kita dapat item tu, kita hantar kita punya PMH. PMH kita ni besar. Besar, kita ada custom, everything semua dekat dalam kita punya hub di KLIA. Jadi handover tu kita handover, lepas tu kita handover kepada transport international ke merata dunia. And then kita akan penghantaran tu akan terus ke akan dapat dulu di destinasi, akan ada custom custom sebab international dia akan melalui custom border activity. So jadi item yang dihantar juga adalah perlu di declare. Declare, and then declaration tu penting, and then value item tu penting. Semua tak boleh false declaration lah. Kalau false declaration nanti barang dirampas, kita rugi. Itu adalah tu. And then tax untuk penghantaran antarabangsa ni perlu tahulah juga apa barang yang nak dihantar, and then kita kena buat research juga negara tu boleh terima tak boleh. Okay, so ini dia adalah simple flow yang untuk penghantaran antarabangsa.
Okey, ini adalah dangerous goods. Ini contoh-contoh dangerous goods yang tak boleh dihantar langsung ataupun tidak boleh kita terima. Okey. Ini contoh explosive gases, flammable liquid, flammable solid, yang semua yang terbakar. Kalau tak terbakar, okey. Kalau tuan-tuan rasa benda tu boleh terbakar, bateri boleh meletup, tak ada masalah. Lagi satu, kalau makanan pun dia bergantung kepada, ini bukan, saya sebut makanan ni bukan sebab kita tahu SME ataupun SME ni actually 60% to 80% memang dia punya bisnes adalah makanan. Okay? Saya boleh cakap sedikit tak? Boleh. Kuat ada paling kuat saya cakap dengan saya. Okey. Macam saya cakap tadi, 60% to 80% sebenarnya SME ni adalah penjual makanan ataupun pengeluar makanan. Jadi makanan ni ada banyak restriction untuk keluar negara. Untuk kalau nak pergi Australia, dia tak boleh ada daging, tak boleh ada susu, dan macam-macam lagi dia punya requirement. Jadi perlu dapatkan dia punya information tu daripada setiap negara, apa item yang boleh dihantar, apa boleh tak boleh dihantar. So ini ada prohibited item. Prohibited item ni actually item yang kita tak boleh. Sekarang ni untuk post Malaysia, produk post Malaysia, liquid pun kita tak boleh hantar. Okay. Contoh ada orang cakap, saya nak hantar Colgate. Colgate ni bukan liquid. Dia adalah paste. Paste tu actually is a form, kita tak sini, any type of a liquid form. Liquid form ni tak semestinya paste ataupun, tapi bila dia cair, itu adalah kita prohibited. Kita tak boleh terima. Untuk international. Kalau domestik tak ada masalah. Domestik kita hantar pakai truck, tak ada isu. Tapi untuk international kita hantar pakai airline, jadi ada isu sikit. Okay. So ini macam contoh like plant, firearm, and then human body, kalau nak hantar tangan tak boleh. Okay. And then barang-barangan yang berharga. Berharga tu maksudnya macam cincin emas, semualah. And then binatang peliharaan. Dan ini semua barang-barang yang tak boleh dihantar ataupun prohibited untuk dihantar ke luar negara. Okay. So saya rasa sampai setakat ni, kalau ada apa-apa pertanyaan, kita akan Q&A. And then also nanti saya akan bagi nombor telefon dan email saya dekat dalam chat untuk inilah. Tapi harapan saya, kalau boleh macam Puan Nur Hafizah inform tadi, register dengan Sandparcel dan gunakan produk kita. Cuba. Okey. Saya rasa setakat ini daripada saya serahkan pada Cik Abdul Hadi untuk EFS session untuk EFS. Terima kasih. Terima kasih Cik Azlan. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan nanti, mungkin Cik Azlan akan dropkan contact details ya di ruangan chat box. Sekiranya ada yang berminat, nanti peserta boleh dapatkanlah kontak detail di ruangan chat box ya. Okey. Okey, terima kasih Cik Azlan. Jadi saya jemput Cik Abdul Hadi ya untuk seterusnya bertajuk EFS, E-commerce. Okey, saya cuba secara ringkas lah. Sekarang dah pukul berapa ya? Pukul 11 dah. Dah pukul 11 dah. Okey, sekejap saya tunjuk. Okey. Okey, ini slide saya nampak ya? Post e-commerce fulfillment solution. Okey, nampak. Puan Mas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucap kepada semua, terutamanya kepada Puan Mas lah, pengarah Negeri 9, SME Corp Malaysia, dan juga klik saya, moderator, Encik Azlan, Encik Hafizah, dan juga pendengar usahawan di Negeri 9 lah terutamanya. Jadi di sini saya secara ringkas nak berceritakan apa itu post e-commerce fulfillment solution lah. Ini ialah antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh Post Malaysia yang mana kita consolidate ataupun kita menggabungkan servis-servis perkhidmatan kita. Macam saya cakap tadi, ada penghantaran domestik dan juga ada penghantaran antarabangsa. Kita juga menggabungkan kedua-dua perkhidmatan ini dengan penyimpanan barangan juga. Ini akan memudahkan usahawan-usahawan terutamanya yang berniaga di atas talian. So, saya Abdul Hadi
sekarang ni saya ditugaskan sebagai pengurus bagi perkhidmatan yang dinamakan sebagai POS Malaysia EFS, E-Commerce Fulfillment Solution. So saya mengawal selia pembangunan perkhidmatan ni lah dari semua aspek, terutamanya produk, teknologi dan juga operasi. So jadi sedia maklum, e-commerce ataupun dinamakan sebagai e-dagang, dia punya trend tu sebenarnya penerimaan trend masyarakat kepada e-dagang di Malaysia terus meningkat, dan ini secara langsung ataupun tidak langsung menjejaskan perniagaan cara yang lama jika peniaga itu tidak mengadaptasikan penjualan di atas talian. So kalau kita lihat di sini, ini adalah antara cara untuk seseorang peniaga atau usahawan itu untuk mengadaptasi perniagaan dia daripada cara yang lama kepada atas talian, supaya mereka tidak dibebankan dengan semua operasi-operasi di belakang e-dagang itu sendiri. So kalau lihat dekat slide saya ni, dia punya itu ialah perkhidmatan pemenuhan e-dagang secara holistik, membolehkan pelanggan kami menumpukan lebih kepada pemasaran dan usaha menjana hasil secara optimum. Jadinya kalau lihat di sini, kami berpelanggan iaitu usahawan-usahawan hanya menumpukan macam mana nak menambah hasil perniagaan itu sendiri, selain daripada untuk melihat semua operasi-operasi. Contohnya kalau dapat order di online ni, dia kena bungkus, dia nak kena hantar kepada courier contohnya. So apa yang kita nak offer di sini ialah servis yang boleh buat kesemua itu untuk peniaga-peniaga. So kalau ada soalan apa-apa, Puan Mas boleh terus bagi tahu kepada saya ya. Okey. So kalau lihat di sini macam mana perkhidmatan ni berfungsi lah sebenarnya. So kita ada 3 perkara penting yang perlu difahamkan untuk usahawan-usahawan, sebab perkara ni amat penting, especially untuk usahawan yang ingin berniaga di atas talian. Yang pertamanya, kalau dia ada produk untuk dijual, contohnya dia jual di Shopee ataupun di Lazada, namun ada physical produk itu, kemungkinan untuk dia letak di rumah itu amat tinggilah untuk usahawan-usahawan yang baru. Tapi di sini, melalui servis ini, kami menyediakan pengambilan produk dan juga penyimpanan produk di gudang kami. So first mile itu bermulanya kemasukan barang ke dalam gudang. Contohnya peniaga dah ada barang, so kita boleh bagi option kepada peniaga kalau dia ingin menggunakan perkhidmatan kami, menghantar barang mereka ke gudang kami ataupun kami mengambil barang mereka daripada lokasi peniaga itulah. So itu pertama. Yang kedua, setelah produk itu sudah sampai ke gudang kami akan meletakkan atau menyimpan produk itu mengikut spesifikasi yang dipersetujui between peniaga, usahawan dan juga operasi POS Malaysia. Dan setelah kita dapat order daripada contohnya Shopee ataupun Lazada, secara automatik kita ada integrasi, saluran penjualan integrasi secara terus dengan Shopee dan Lazada. Contohnya kalau mereka menjual di situ, dia akan automatically pergi kepada sistem kami dan kami akan memproses without intervention daripada peniaga. So peniaga hanya perlu monitor saja daripada sistem mereka melalui perkhidmatan ni. So dengan erti kata lainnya, proses di belakang e-dagang itu tidak dilakukan oleh peniaga tapi dilakukan oleh kami. Yang menariknya di sini, kalau kita lihat, kalau peniaga dia rent ataupun sewa tapak, sewa store untuk meletakkan produk mereka, mereka perlu bayar sebulan. Bagi perkhidmatan kami, dia hanya perlu membayar mengikut penggunaan. Kalau contohnya satu produk casing iPhone contohnya, casing phone, kalau mereka menyimpan barang itu di gudang kami dalam masa 2 hari saja yang kami akan charge. Kemudian kita akan charge lah pemprosesan penghantaran dan penghantaran itu sendiri. Dan juga yang terakhir iaitu penghantaran kepada pembeli. Dan juga tadi saya dah cakap, kita gabungkan perkhidmatan di POS Malaysia ini selain daripada penyimpanan iaitu main services dalam POS Malaysia E-Fulfillment Solution, kami juga ada integrasi operasi kepada penghantaran, servis penghantaran POS Malaysia di dalam negeri ataupun domestik ataupun di luar negara.
yang telah diceritakan oleh Puan Hafizah dan juga Encik Azlan tadilah. Ya, Puan Nasidah. Kemudian untuk pengetahuan juga, ini ialah ciri-ciri utama perkhidmatan lah. Tadi kita dah ceritakan bagaimana benda itu berfungsi. So kalau kita ni sebagai peniaga, kalau tiada pengalaman untuk kita menghadapi order-order yang besar contohnya lah, kan perkhidmatan ni amat boleh kata membantu perniagaan kita untuk lebih maju. Dan kenapa kalau EFS itu perlu menggunakan POS Malaysia? Jadi ini ialah ciri-ciri utama yang kita tawarkan. Yang pertamanya, di gudang kami kita dah menerapkan 7S metodologi pengawasan gudang. Ini dengan arti kata lainnya, modal operasi yang lebih baik untuk menyediakan pengurusan inventory dalam talian yang cekap dan pemenuhan pesanan secara lebih pantas. Maksudnya, kalau kita sendiri yang menyimpan barang di rumah, kemungkinan penyimpanan itu secara tidak optimum. Namun kat di sini kita ada pasukan yang khas untuk menyimpan barang-barang mengikut spesifikasi. So kemungkinan barang itu rosak, persentage itu lebih rendah lah daripada simpan sendiri dan seterusnya. So itu yang pertama. Yang kedua, kita ada sistem moden namanya WMS dengan jalinan tersedia atas talian dengan platform e-dagang. So sistem kami ini selain daripada boleh monitor barang-barang peniaga sendiri secara nyata, secara real time, sistem kami juga ada pelbagai jalinan saluran jualan secara terus kepada Lazada, Shopee dan WooCommerce. Kami ada lebih daripada 50 saluran jualan kepada platform e-dagang di situ. Maksudnya, kalau peniaga-peniaga yang sudah pun menjual barangnya di Shopee ataupun Lazada, seperti saya katakan tadi, sistem itu boleh berhubung secara terus kepada sistem kami ini. So maksudnya bila order dah masuk, dia akan terus pergi kepada operasi untuk menjalankan pemprosesan. So peniaga di sini hanya perlu monitor saja barang itu sampai ke tidak kepada pembeli mereka. Dan juga penjelasan secara automatik dengan rakan kongsi penghantaran, dia tak perlu dah untuk berhubung kepada courier ataupun JNT contohnya ataupun pos laju terus. Kami akan melakukan untuk mereka. Dan juga selain daripada untuk berhubung dengan banyak-banyak parti, mereka juga tak melalui kami. Dia boleh hanya kalau ada komplain ke melalui kami akan menyampaikan kepada semua servis-servis yang lain lah. Kalau tidak, mereka kena bercakap dengan courier, kena cakap dengan warehouse, kena cakap dengan pihak store mereka dan seterusnya. Dan akhir sekali, perkhidmatan logistik bersepadu. So kalau tadi pun Puan Hafizah sudah cerita mengenai servis-servis kita end to end ataupun hujung ke hujung servis kita. Jadinya di sini melalui perkhidmatan logistik bersepadu kami boleh menawarkan perkhidmatan pengambilan dan penghantaran dan juga pemulangan yang lebih efisien. Dan disebabkan itu juga kita boleh menghantar barangan kepada pembeli mengikut SLA yang ditetapkanlah. So itu sebanyak mengenai EFS. So untuk pengetahuan juga, ini antara gambar penyimpanan kami. Contoh jenis-jenis penyimpanan, antaranya penyimpanan rak, penyimpanan barang besar, dan penyimpanan kawalan suhu. Okey, antaranya penyimpanan rak ini untuk barang-barang yang kecil. So selalunya kawasan ini akan ada akses mudah ke kawasan pemprosesan pesanan. Yang kedua, penyimpanan barang-barang besar, mungkin peniaga ada dia punya different perbezaan spesifikasi untuk barang-barang mereka. Kami juga menyediakan penyimpanan barang-barang besar yang menampung produk besar yang memerlukan proses pemenuhan yang berbeza. Dan juga yang terakhir, kita ada juga penyimpanan bagi kawalan suhu untuk barang-barang yang sensitif lah, yang memerlukan penyimpanan di bawah 25 darjah Celsius. Okey. EFS di sini, perkhidmatan kami ini disediakan sekarang ni di Semenanjung. Kita ada
plan untuk kita expand kepada Sabah dan Sarawak. Namun pada waktu ini ialah lokasi gudang utama kami, iaitu lebih kepada di center of the peninsula lah. So itu saja untuk EFS, Puan Maslinda. Untuk waktu ini saya pun akan, macam Encik Azlan tadi kata, saya pun akan berikan contact number bagi individu pemasaran kami untuk EFS. So mungkin nanti usahawan-usahawan boleh contact mereka lah di sini. Okey, terima kasih Encik Abdul Hadi. Jadi saya rasa dia lebih case to case basis lah ya. Jadi siapa yang memerlukan penyimpanan barangan dan terus tak payah nak fikirlah nak kena packing dan sebagainya, boleh kontak dengan Encik Abdul Hadi. Ya, jadi siapa yang nak buat sendiri tetapi memerlukan kurier saja, boleh call Puan Hafiza ya. Untuk international Encik Azlan ya. Jadi saya rasa ada juga yang bertanyakan juga berkenaan dengan makanan. Jadi Puan Rosnah ada bertanyakan berkenaan makanan macam mana, nak kena bayar dulu ataupun dan bagaimana. Jadi saya rasa mungkin case to case basis dan Puan mungkin boleh berhubung direct terus kepada Puan Nur Hafiza ya, untuk kita dapatkan penjelasan dan juga mungkin Puan lebih faham lah bagaimana mekanisme untuk easy send dan juga send parcel tu ya. Jadi saya rasa kita pun telah tamat ya webinar kita pada hari ini 11. Jadi mungkin sebarang soalan boleh bertanyakan dengan Hafiza, Encik Azlan dan juga Encik Abdul Hadi. Encik Abdul Hadi sempat tak send kepada chat box contact number? Boleh sekejap. Send dulu sementara ni. Okey. Jadi sebelum kita akhirkan rancangan, mungkin kita boleh bergambar secara last ya. Tadi tu tak sampai lagi 29 kan. Sekarang kita ada 29. Saya nak mohonlah sekiranya semua peserta-peserta untuk buka kamera. Kita bergambar dulu. Boleh? Sekali lagi Puan Mas kan? Sekali lagi last. Tadi tak cukup quorum. Sekarang ni dah penuh sikit. Okey, jadi mohon untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita boleh bergambar bersama-sama ya. Okey. Alright. Okey. 1, 2, 3. Okey, alright. Jadi saya ingin mengucapkanlah terima kasih kepada semua peserta kita dan juga terutamanya speaker kita pada hari ini ya. Ketiga speaker kita daripada Pos Malaysia kerana telah berkongsikan maklumat-maklumat terkini yang dapat membantu usahawan dalam menjalankan perniagaan. Saya di SME Corp, kami cuma menjadi satu platform lah. Jadi untuk memudah carakan antara agensi-agensi yang menawarkan perkhidmatan dan juga servis ya kepada usahawan, dan apa yang boleh membantu usahawan kita akan cuba berkolaborasi dan menyalurkan maklumat kepada usahawan dari semasa ke semasa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di webinar yang akan datang. Mungkin dengan topik berbeza pula. Jadi sesiapa yang ingin mendapatkan perkhidmatan Pos Malaysia untuk mencuba, silakan. Jadi kita tiada apa-apa paksaan dan sebagainya. Kita cuma untuk membantu usahawan menyebarkan maklumat. Jadi terima kasih semua meluangkan masa pada hari ini. Kita jumpa lagi di webinar seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.